Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. Kita sekali lagi dapat bersama dalam halaqah kita di pagi ini di Islam Nara setiap kali hari Ahad. Ini adalah satu rahmat besar pada kita semua yang mesti kita syukur pada Allah banyak. Alhamdulillah Ibu. Hari ini kita akan bersama dalam halaqah kita dengan surah baru pula. Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam dalam juzuk 29 insya-Allah. Mari kita mula dengan tilawah bersama. Sekadar apa dulu? Apa ayat dulu kita nak baca ni? Kita baca sikit dulu kan. Kita baca awak mula sikit dulu sampai di ayat 5 dulu. Ayat 5 dulu insya-Allah. Muka berapa? Kita tengok lepas ada tabak. Surah Tabarak, lepas tu surah lepas ada tabak tu. Dia panggil tabah lagi tu dah. Kita tak lekat apa, tak lekat nama dia sebenar. Surah Al-Mulk. Alhamdulillah. Kita baca ramai-ramai sekali tu dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. وإن لك لأجرا غير ممنون
wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itulah dia dulu kita baca pagi ni, buat mukaddimah pendahuluan surah baru. Nah, iaitu nama dia surah Al-Qalam. Nah, ada kita panggil surah Nun ada dah. Nah, nama dia benar Al-Qalam. Nah, surah Al-Qalam. Surah yang kalau ikut tertib surah. Nah, ambil pada depan, mai ke belakang, surah yang ke-68. Nah, daripada 114 surah dalam Quran kita ni ada apa surah? 114 surah. Nah, dan surah ini ada pada surah yang ke-68. Nah, apa kita baca mai ke belakang ni? Dah, kita baca mai ke belakang ni. Gapo kita akan dapat erti sekadar boleh kecek dengan muzakarah hari ni. Nah, kadar umi lah dah. Tak banyak umi ni, tak banyak. Panggil bajet tupu je kadar umi ni. Kadar-kadar lerah-lerah tebal doa kita dah. Lepas tu kita mai tambah lagi cara tok guru pada tok guru panas sungguh ahli sungguh dah lah dah. Ini sekadar umi 20 ayat. Siapa dah surah pimpinan Rahman, kita tengok mukaddimah surah dulu sebelum kita masuk tafsirannya. Tapi ada mukaddimah itu dah. Nah, InsyaAllah yang depan kita tak kesan surah ni mudah pakai ada belakang. Nah, surah ini diturunkan di Mekah. Surah Makkiyah juga surah ni. Surah Makkiyah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi di Mekah. Surah Mekah mengatakan Nabi terima wahyu surah ini masa Nabi masih lagi duduk di Mekah. Belum lagi Nabi hijrah ke Madinah. Itu mana surah Mekah. Ada sebanyak 52 ayat. Surah ni ada sebanyak 52 ayat. Nah, bunyi banyak tu 52 ayat. Nah, surah Al-Mulk ni 30 ayat . Nah. Tapi surah ni pandai-pandai, ayat dia satu ayat tu pandai-pandai. Nah. Kalau kita baca sungguh tu tak sepanjang mana dak lah. Nah. Ada sebanyak 52 ayat. Dinamakan surah Al-Qalam. Surah ni nama Al-Qalam. Al-Qalam. Qalam ni mana apa? Kalau dalam surat qalam, kale kita panggil kale. Nah, qalam bahasa Arab tu, kale kita panggil tu, mengambil pada Arab dah tu qalam. Nah, qalam, pena, pen, kale tulis, alat tulis tu. Nah, sama ada kale pensil, kale dawak, kale gapo tu dah. Tu qalam, al-qalam. Kalau ini tak boleh surah tu dah. Terjanya dah kata, nak kali kita main ngaji, kita ada ayat pada kalimah. Nah, kalimah Arab Quran ni 2 huruf ke, 2 kalimah ke atau 5 kalimah ke, hari-hari kita boleh ngaji. Oh, banyak tu 5 tu dah. 10 kau berarti banyak, kau malak. Nah. Hari ni tahu ayat. Nah, hari ni boleh al-qalam. Al-qalam mana? Qalam. Nah, kale. Nah, kale. Pena. Pen. Asal Malaysia dia pen, dipanggil pen. Nah. Asal Inggeris tu pen dia. Nah, pen. Kerana pada awal surah ini dinama munasabah, dinama surah Al-Qalam ni munasabah kerana tu dinamakan surah Al-Qalam kerana di awal-awal surah, mana kata ayat 1 2 tu awal mula-mula tu Allah Taala bersumpah dengan pen, dengan kalam dan tulisan. Tu sumpah dengan kalam dan tulisan. Wal qalami wama yasturun, tu ayat mula-mula dah. Sebab Allah Taala mula-mula kecil surah ni sumpah dengan kalam. Allah pentingnya dah, kalam ni alat nulis dah. Gana tu kita lalu dah, ia menjadi lambang ilmu pengetahuan. Kalam ni adalah sanjalak ikhlas kepada ilmu pengetahuan. Nak mengaji kena ada kalam. Sudah, kita ada kalam tak kena ngaji ni? Mengatakan ngaji ni mesti tidak tak dapat tidak kena ada kalam. Kalau asalnya lagu tu lah dah. Yang menjadi lambang ilmu pengetahuan. Kalau kata lambang pada ilmu dan kemajuan. Ada ilmu, ada maju.
Kaum ceren. Nah. Jadi untuk nak menegaskan dalam surah ni juga lain pada tu, Tuhan nak menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Tuhan nak ayatnya bukan ayat kala, nak ayat kala tu pentingnya kala, tapi kalau pentingnya kala nak ayatnya hal lagi lebih penting lagi, iaitu nak ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ia seorang gila. Tu kita baca mukadimah dia dulu ni nah. Nak ayatnya ayat kala, nak ayat kala tu kena berlaku kala. Nah, kena berlaku kalam tu alat menulis tu dah. Alat ni bukan baru-baru dah, lama-lama dah. Quran 1400 tahun lebih dah ni. Nah. Kalau ada dah. Kalau ada bila ajarah dia kita tengok dalam tafsir. Nah. Kalau Nabi nak ayat surah ni kita nak ayat pada kita nak mengaji ialah bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang gila sebagaimana tuduhan manusia masa tu. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sebagaimana dituduh oleh kaum kafir musyrik yang menentangnya. Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam. Kita selagi terjanji waktu kita ngaji di sini dan ngaji di mana-mana pun, kita duduk dalam majlis ngajar, majlis mana-mana, bila kita dengar orang sebut nama Nabi, apa tugas kita? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan duduk diet dah. Bila kita sebut kita bunyi sebut nama Nabi ni, kita kenalah selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata orang paling kedekut ialah orang yang dengar nama kita disebut depan dia tak selawat kat aku. Orang tu kedekut macam tu. Nah, orang kedekut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh katanya seorang gila. Jadi seorang gila nak. Allah ya. Nah. Siapa tuduh kita lalu tu, iaitu kaum kafir musyrik. Orang kafir masa Nabi dulu. Nah. Hak Nabi tu ada ayat ni, ayat dululah. Lepas tu kita bandingkan tengok lah ni lah. Nah. Bahkan bukan Nabi seorang gila, tapi bahkan Nabi adalah seorang yang bijak sana. Turunkan kam atau sebaliknya. Nabi ni bukan orang gila tapi orang bijak sana. Nah. Yang tetap boleh pahala, yang tidak putus-putus. Amalan Nabi, perbuatan Nabi tu boleh pahala, diberi pahala. Nah, tak seperti gila tu tak kira. Nah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni amalan dia diberi pahala tidak putus-putus. Nak kata duduklah pahala seumur. Nah, tu tak putus-putus. Tidak boleh pahala. Nah. Sebagai balasan yang menjalankan ajaran Islam. Itu kerja Nabi ni, kerja sebat Islam. Itu kerja Nabi. Kerja sangat mulia. Anak ayat dan kerja lebih molek pada kerja dakwah Islam kepada manusia. Nah. Subhanallah. Dan bahawa ia adalah mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Dia ada puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah ni ialah royak sifat Nabi sangat royak perangai Nabi. Nah, lepas tu kita akan ngaji cara ringkas dulu. Nah, kita ringkas dulu. Selain pada tu kita dengar lagi kata dalam surah ni juga kita ambil ringkasan dulu. Kita tengok tafsir dia. Intisari kandungannya, wakah kita nak ngaji dalam surah ni ialah tajuk besar dalam surah ni ialah satunya setelah membela dan menegaskan kebenaran baginda, tuduh bela Nabi. Dalam surah ni tuduh bela Nabi, pokpang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi adalah benar, bukan Nabi pembohong, Nabi gila dak. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala beri semangat dalam surah ni. Semangat. Allah perlu benar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Tuhan beri semangat bahawa ia tidak lama lagi akan melihat kemenangan, kejayaan dalam nak menegak dan mengembangkan Islam. Masya Allah. Nah, Tuhan duk jadi hukam kat Nabi seumur. Nabi duk kerja tu, nah, Tuhan duk kat Nabi. Duk berihan Nabi, cakkan Nabi semua tu. Lepas tu, dah. Tengah-tengah Nabi, tengah ujian banyak. Dalam surah ni, Tuhan Nabi tengah sedang kena ujian daripada orang kafir musyrik dalam kerja dakwah Nabi. Lalu Tuhan turun surah ni, mari wika melancai pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam banyak ayat Quran banyak lagi. Tuhan turun dalam bentuk kamlancai. Surah kita ngaji dah inna a'taina. Surah pandak-pandak itu pun besar tu. Nah, lepas tu wadduha ala nasyrah apa semua kita ngaji lepas pada tu. Nah, surah pandak-pandak tu. Nah. Dan satu lagi surah ni juga Tuhan Allah Subhanahu wa taala semangat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa ia tidak lama lagi Tuhan ayat belah-belah dah. Sedap dah lagu ni dah. Tidak lama lagi akan melihat kejayaannya
Tuhan nak tunjuk kejayaan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menegakkan dan mengembangkan Islam daripada Nabi seorang mula tu deh. Nabi seorang kerja Islam ni. Dakwah Khadijah, dakwah orang lama dulu, lepas tu sains, lepas tu orang, rentang cak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sebaliknya golongan yang menentangnya juga akan melihat kekalahan mereka dalam keadaan yang sehina-hinanya. Ini Tuhan royak berita luang pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuhan sendiri royak, bukan tak nak ujung dak ni. Nabi tahu lah dah. Kita nak benar lagi ni. Itu Quran. Quran royak, kita berasa royak ngaji dah sama dia kata Quran ni adalah berita hapa cuban dan hari anakku. Tiga mitik, tiga alam hak kita hidup lah ni tu adalah Quran belaka. Dan sakut pak dengan hidup kita belaka tu. Sakut pak dengan hidup kita. Itulah Tuhan kata Nabi akan jaya dan fu'au dah hina Nabi tu akan kalah dan dalam keadaan sehina-hinanya. Sebab tu jangan hina Islam sama sekali. Jangan hina Nabi, jangan hina pada Islam sama sekali. Sebab mereka akan temu cup kesudahan yang tidak baik. Dalam surah juga Allah Ta'ala tolak anggapan tuduhan kaum kafir. Kafir juga dalam kecil kafir dengan Nabi ni. Bahawa oleh kerana mereka mempunyai kelebihan-kelebihan di dunia dalam segi kebenaran berbanding dengan orang-orang Islam. Sebab dia yang suka bangga kata dia lebih kaya, dia ada harta banyak, anak banyak ramai, waris-waris ramai. Lah ni pun ada lagi tu hidup banding hak tu, dunia ni lebih daripada Nabi. Hidup bangga atas Nabi. Maka bila dia berasa, dia perasa satu perasaan. Dia kata bahawa dia lebih tak dunia ni, akhirat esok pun dia akan lebih daripada Nabi. Mereka juga akan mengatasi orang-orang Islam akhirat di akhirat kelak. Waktu bahasa orang kita ni perasa sore perasa. Sebenarnya tak kali. Duk mikir sore kau abang kit kau tu dia. Maka dia perasa atau dia tu dah dia lebih tak dunia, akhirat esok pun lebih juga. Bagi menolak dakwaan mereka demikian, jadi Tuhan mari tolak sendiri. Tuhan mari menidakkan fikiran demo tu. Dia katakan, patutkah kami berlaku tidak adil? Tuhan suruh koyak sendiri pada dia. Patutkah Tuhan tidak adil dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat sama seperti orang-orang dosa yang kufur ingkar? Tuhan mari tolak. Ada orang Islam juru baik ni, Tuhan nak buat sama dengan buat dia tak juru tu, ingkar dia akut Tuhan tu. Patut ke lagu tu, tak adil lah Tuhan. Nak kata Tuhan tak buat lagu tu. Tu semua ni kepang highlight dulu kita nak ngaji dalam surah ni. Apa sudah jadi pada akal kamu? Mikir gana lagu tu. Bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang salahnya? Buat dia ada hukum diri sendiri, kata Nabi tu sesat. Dan Nabi sesat. Nabi sesat. Allah. Adakah kamu punya sebuah kitab? Orang nak cari kata dia tu betul, dia tu kena, dia tak sesat. Dan dia boleh masuk syurga akhirat esok tu. Sedangkan dalam keadaan dia tu tak turut Nabi, tak turut Quran. Tuhan buat tanyalah surah ni. Tuhan tanya ada tak apa ni kecil lah. Adakah kamu punya sebuah kitab dari Allah? Orang duk mikir lagu tu saat ni Tuhan mai tanya dia. Ada kitab ke buat dia mikir lagu tu? Ya suka lagu tu. Dia duk mikir lagu tu. Ada kitab ke mai royak ke dia? Ya kamu baca dan belajarnya. Dah nak kecek apa-apa, nak saya apa-apa, dia kena ada kitab. Buat dia buat kafir masa tu dia atau Nabi salah, buat dia betul. Ambil mana buat fikir tu? Ada kitab ke? Tuhan tanya dia. Tuhan sendiri tanya buat dia. Waktu ini kita pun serupa lah tu dah. Ada kitab kau yang kamu baca dan belajar tu, katamu tu betul. Lagi selagi. Dalam kitab juga bahawa dalam kitab itu membolehkan kamu mendapat apa saja yang kamu pilih. Dalam ni ayat yang baca ni ayat Quran kita nak akan ngaji. Waktu buat kecek dengan kafir. Mudah kitab kau mu rasa mu tu betul tu. Pada lagi tu tanya, patutlah kitab tu royak kat mu kau kata mu boleh berlaku hak mu nak tu.
Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari kami? Kau dapat jaminan daripada Tuhan. Jaminan Tuhan diri. Mata Tuhan tanya. Tuhan tanya, buat tanya dia mati. Buat tanya ke kafir, dia tanya ke kafir. Ya Quran ni kita tengok berarti sekali-kali gu. Kita baca ni, bila Tuhan kecek dengan kafir, pembalas tu, bahas dengan kafir. Macam dalam ayat ni banyak mana kita akan ngaji insya-Allah. Ni Quran dah ni. Dok turun dah ni. Habis tak turun semua lagi. Turun kau turun. Ya Quran kita tahu dah kata bukan Quran turun 30 Jun ni sekaligus. Quran ni turun mari ansur-ansur, sikit-sikit. Mula dengan Iqra dulu. Tegah tu duk le dada, banyak ke le dada. Dah hafaz. Bila Nabi baca, sahabat-sahabat hafaz. Musyrikin tu orang Arab Mekah situ. Kafir, musyrikin tu syirik. Ya ada orang Arab masa tu Nabi mari tu, di Mekah sendiri tu, di Baitullah sendiri tu, orang Arab sendiri tu ada hok jadi kafir, ada hok turut Nabi jadi Islam. Asal mula-mula Nabi mari, kafir belaka. Pakai semua tak okong belaka. Ada setengah-setengah ya hok tak hok tu jagut. Tapi tak ramai lah. Nabi sendiri tak pernah semua tak okong. Katanya Abu Bakar sendiri pun serupa juga. Jadi musyrikin tak ada setengah Islam. Pada musyrikin ni sebab kata musyrikin tak ada Islam. kafir. Kafir belaka. Muhajirin tu pelan lagi. Muhajirin ni orang yang Islam dah. Orang Islam dah beralih daripada Mekah, opayup cak Mekah paiju ti Madinah tu muhajirin. Dah. Muhajirin atau orang Islam, orang masuk Islam dah dengan Nabi. Lepas tu Tuhan suruh Nabi dan orang sahabat-sahabat dia, radhiyallahu anhum, hijrah setelah dapat tentangan kena dimusuhi oleh orang kafir masa tu. Kafir masa tu dia panggil musyrikin. Musyrikin tu orang syirik. Tu mana musyrikin? Daripada kelima syirik. Musyrikin atau orang kafir yang syirik. Semua Tuhan ngatik, semua tak aku ngatik. Musyrikin. Amat tengok lagi dah. Kita perhabis pada highlight dia dulu. Pala wakar dia dulu. Tajuk dia yang kita akan mengaji dalam surah ni. Atau adakah Tuhan tanya dalam surah ni, tanya oleh kafir kata, adakah kamu dapat akuan akan jamrab yang ditegaskan dengan sumpah dari kami. Jamrab kata akuan itu surat akuan daripada Tuhan. Mu boleh kata mu rasa kena sangat betul tak turut Nabi, tak Muhammad, tak turut Quran. Mu betul dah tu, siapa jamin mu, siapa aku kata mu tu betul. Ada surat aku daripada Tuhan. Tuhan awak tanya buat dia dah. Tuhan awak tanya buat dia. Dan Tuhan tanya mana tak ada dulu lagi dah. Tapi buat dia berasa sore tu kok mana? Takut ni dah. Dia berasa sore. Yang tetap hingga hari kiamat. Surat aku tu sampai kiamat. Kata, ada tu betul. Menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan. Dalam surat aku tu kata, boleh menentukan kata apa, mu boleh berlaku menak. Tanyalah pada mereka. Dalam surah ni lagi, pada tajuk kita akan mengaji lah. Tuhan suruh kecek dengan orang kafir masa tu. Tanyalah pada orang kafir tu. Siapakah orangnya di antara mereka menjamin betulnya hukum bahawa mereka akan mendapat akhirat, di akhirat apa yang orang Islam mendapatnya. Allahu Akbar. Tuhan suruh tanya pada orang kafir, khasnya kafir musyrikin masa tu lah. Moga dia perasa kata dia betul. Akan nak betul belaka, akan jadi betul belaka, tak usah sesat. Tak usah salah. Bukan baru-baru ni tak usah salah ni dah. Lama-lama dah mula Nabi mari tu, salah betul, sesat betul ni, lama-lama dah pada peradan ni dah. Peradan hok sesat dengan betul. Kena ke salah. Pada kata dia kena. Kok kafir dah semua tak ke masa tu pun dia kata dia betul, dia kena. Itulah Tuhan dalam surah ni kita akan mengaji. Kalau dia betul, kalau dia kena suruh tak turut Nabi, tak turut Quran ni, dia lebih betul nak kata. Tuhan mai tanyalah surah ni, tanyalah kepada mereka siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin betulnya hukum. Siapa nak menjamin kata Muhammad kata tu betul tu. Bahawa mereka akan mendapat di akhirat yang orang Islam mendapatnya. Mereka dapat syurga.
Nah, di akhirat esok sebagaimana orang Islam. Sebab orang Islam Tuhan nak syurga cerak dah. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya orang Islam, orang beriman, Tuhan jamin kata nak syurga. Pak dia pun rasa dia syurga juga. Pak dia pun syurga juga. Siapa jamin? Siapa jamin? Kena ada surat jamin. Siapa aku? Siapa jamrab? Allahu Akbar. Satu surah yang tegas. Surah yang kita dapat erti. Dapat belajar daripada surah ni. Masalahnya nak cari jalan betul. Mana siapa dapat duduk dalam hidayah dan siapa duduk dalam sesat. Itulah. Tapi ini tak ada lagi siapa situ. Kita baru masuk 5 ayat pertama tadi. Malatnya baca sampai ayat 7 tu situ dah baru malat. Tapi kita baca sekat 5 dulu saat ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Panah ke tu? Panah ke? Ada panah dah. Tak ada jadi ni. Tak ujian sikit je. Hamai tengok sikit. Tengok lagi ada masa kita tengok dua surah, 2 ayat pada hari ni tu. Kau 1 ayat pertama barulah. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Berapa panjang nun tu? Pandai belaka. Anak belaka tu bunyi tu. Kita baru temu. Semenjak kita mengaji tafsir daripada juzuk 30 masuk juzuk 9 ni. Baru kita temu surah yang mula-mula surah yang mula dengan huruf hijaiyah mata-mata tu. Apa yang ke depan tu banyak macam Yasin, Taha, Sad, Qaf, apa semua tu dah. Hanya baru kita temu apa makna nun. Nun makna gapo dan apa pada sebelum kita nak kacak makna dia, kita tahu kata dalam Quran kita ni ada, Tuhan mula dengan huruf semata-mata, huruf hijaiyah semata-mata dalam Quran kita ni yang ada sebanyak apa surah semua Quran kita ni? Ada apa surah semua dah Quran ni? Surah. Ada apa surah semua? 114 ya. Ribu-ribu lebih tu ayat dia. Ayat dia. 114 surah ya. Jadi surah ni lah surah yang kita mula temu dalam hak belakang ni mai ikut di nun dulu. Nun. Dalam Quran kita ni sebanyak 114 surah, semuanya ada 29 surah yang semata-mata mula dengan huruf hijaiyah. Remtun 2 akson. Huruf hijaiyah. Hamba kita tengok. Apa makna? Ada makna dia ke tak? Macam dalam surah kalau kita mengaji tengok ke depan. Siapa ada surah pada? Di sini tengok lagi dia kata ada sebanyak 29 surah yang dalam Quran kita ni mula dengan huruf semata-mata. Ada yang mula dengan satu huruf. Macam huruf kita baca ini nun, qaf, sad, apa tu? Ada mula dengan 2 huruf. Hamim. Apa lagi? Toha, Yasin. Ada mula dengan 3 huruf. Alif lam mim, alif lam ra, apa tu? Dan ada mula dengan 4 huruf. Alif lam mim sad. Ada mula dengan dan sebanyak-banyaknya huruf hijaiyah wak mula-mula surah ni ialah 5 huruf. 5 huruf. Mana? Kaf, ha, ya, ain, sad. Kita ngaji tajwid ni payah sikit nak baca ni. Kalau gitu makna gapo huruf-huruf huruf hijaiyah di awal surah ni. Pala surah tu. Pemasyhurnya ulama tafsir kata wallahu alam surah tu. Hak tu hak masyhur. Pendapat ulama semua masyhur nak gitu. Surah tu. Tak ada komplain. Ada komplain tapi ulama jamhuriyah, jamhur ulama tu surah tu. Allah alam. Qada tu ya. Maka kita nak hari ni pun begitu juga termasuknya surah Nun. Surah Nun pun
Ada orang tafsir, ahli tafsir mari tafsir banyak-banyak. Nah, tapi kalau nak uji selamat lagi kita ambil pendapat hak atas serah pada Allah. Allah alam. Gapo makna huruf hijaiyah tu? Nah, nun sini gapo makna dia? Nah, tu kita beritahu sepintah lalu nah. Kata dan betul lah ke tak kata huruf hijaiyah ni yang huruf mula pada surah yang mula dengan huruf hijaiyah ada sebanyak apa surah ni? 29 surah. 29 surah dan kebetulan tak kata huruf hijaiyah dalam Quran ambil alif ba ta sampai hamzah tu pun ada 29 huruf. Ada 29 huruf. Karena kita biasa ngaji dah, kalau siapa biasa dengar, kalau kita ngaji di Semakam dah tu, nah, biasa benar royak dah ni dah. Jadi dalam Quran surah yang mula dengan huruf hijaiyah ada 29 surah dan huruf hijaiyah dalam bahasa Arab Al-Quran pun ada 29 huruf. Dah. Ni sebanyak cam nuan. Cam huruf hijaiyah dah. Wallahu alam. Kalau gitu Ibu, kita klik ni mula-mula. Nah. Siapa nak tahu lagi, kita ingatlah surah ni ada ayat sikit-sikit ayat sikit-sikit kita tahu lah surah Baqarah. Surah Baqarah di nota kaki surah Baqarah tu. Nah, dalam pimpinan Ar-Rahman, ia ada ayat sikit-sikit kita hurai sikit-sikit hatu. Nah, sebagai common with kita dah. Kemudian masuk dalam ayat pula. Nah. Nun Allah Subhanahu Wa Taala mula surat ini dengan satu huruf mata-mata iaitu nun, huruf nun. Nah, huruf nun. Cita nakal banyak ni dalam baru nun tu dah. Baca nun dah, baca nun. Hani kita tengok apa kena waktu kita ngaji lah ni tu apa kena baca alif ba ta sa, baca molek dah. Bukan alif botos sojih hakoda. Nah. Submano apa baca nun tak ada nun kat mana nun ngangu ke nun nganung ke tak ada nun dah. Kita baca gitu keh ko. Tapi lah ni kita ngaji tu baca betul lu dah. Nah, baca betul kaf qaf fa. Nah, betul di huruf hijaiyah dah di siang aksar nak kita ngaji tu dia betul lu dah. Sebab dah tak betul kita ngejo dengan apa nah. Mai baca Al-Quran apa tak betul. Nah, dah. Kan ni bawa kita baca dulu nu ko gapo baca nah. Bawa mari baca sini baca nu ko na ko no ko nah. Macam-macam. Nah, satu cerita nakal banyak. Benar surah ni baca dengan huruf ni baca dengan huruf nama dia dah nun. Bertitah nun. Hatu mi harap patagi ngaji dengan tajwid dengan ahli dengan ustazah tajwid kita lah dah. Anak belakang dah dekat sini tu. Nah. Apa makna nun? Apa makna nun? Nah, pendapat jumhur ulamanya kata serah pada Allah makna nun. Nah, tapi dalam tafsir sini tafsir sini royak banyak. Nah, tapi royak tafsir ni kata nun dengan makna ike nun. Ike yu besar tu. Nama kepada ike yu. Nah, itu ada pendapat tapi hadis tak berapa sahih mana. Habis tak pasal mana, habis pun tak bahasa tak sedap nak baca. Nah, kedatulah dulu. Nah, kita ambil sekadar tu dulu. Nah, yang pentingnya bila kita tahu makna dia apa surah tu hak tu, hak kita naknya, hak tu nak ayat kita ambil hak tu nak ayat kita lepas pada huruf hijaiyah sat ni. Nah, dah. Huruf hijaiyah sat ni kita nak tahu hak tu. Hak tu nak ayat kita. Nah, hak tu susuk rahsia dia, hak tak apa surah tu hak tu. Wallahu alam. Nah, wallahu alam. Nah. Kemudian lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala firman dengan surah Nun. Hak pentingnya besarnya kata lagi ada selagi tafsir kata apa ada Al-Quran kita mula dengan huruf hijaiyah gini. Kata ulama ahli tafsir lagi kata sengaja Tuhan nak menemukan orang kafir ahli bahasa masa tu. Nah, orang kafir dia bijak, dia rasa dia tu pandai bahasa Arab. Nah, setengah orang kafir tu kan seperti Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah kafir masa tu dia rasa dia bijak. Dia cidik di segi bahasa Arab ni. Nah, lalu tapi bila Quran turun mari selagi Arab ni bahasa ya syair kan. Oi patung syair berlagu tu syair dia bijak buat dia dah. Sebab India dah. Nah, ada gapo kalau marah patung nah. Kalau sedih patung, kalau suka patung syair.
Tu Arab warga tu perangai dia. Lepas tu tapi bila Quran turun mari ni, kok dia Quran, bahasa Quran ni lebih sedap daripada syair hak dia lagi. Dan ada hak dia tak reti. Ahli bijak pandai dia tu ada hak tak reti juga. Sebab tu bawa Quran mari baca surah macam ni, ayat macam ni, kok dia ada tanya-tanya. Gapo apa maksud Lepas tu setengah lama tafsir dia kata itu tujuan Tuhan nak juga ialah nak pelemahkan orang kafir daripada ego dia, daripada kuam jing jaso. Dia kata dia tu pandai. Dia tu pandai. Wallahu alam. Kemudian kita tengok lagi dah. Itu makna nun. Nun kita surah mana? Nun kita naknya surah Tuhan. Makna gapo kuaman dia sebenarnya, walaupun orang kata nun dengan nama ikan nun. Tapi hadis tak apa sahih tu. Kita akan kam hak tu makna tu. Tekam. Kita mai masuk ayat hak pada ayat seterusnya hak Tuhan supah tu. Lepas pada kalimah nun pada huruf nun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula lepas tu supah dengan pada sebut nun tu. Allah Taala supah dengan dua makhluk dia. Wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam. Wal qalam mana apa kalam ni? Kalam. Qalam dengan kalam. Kalam. Demi kalam. Demi kalam kita baca tak salah kalam kalau dalam tafsir tu panggil demi pen, demi pena. Pena tu mana kalam jugalah. Kalau pen. Demi kalam wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Kalam kerja ni, kalau kalam ni kerja dia tulis. Kalam ni kerja dia tulis. Batu kita biasa sebut dah, biasa dengar dah kalimah kalam dalam surah Iqra kita ngaji dah. Allamal insana ma lam ya'lam allamahu bil qalam. Qalam dalam surah apa tu? Tengah ngaji surah apa tu? Surah Iqra. Dah surah Iqra. Lama dah lepas ni tahun dah. Mata kalimah qalam kita biasa pandai dalam surah dah kita ngaji dah. Terus sebut bila kau dengan ilmu ni, dan surah Iqra juga tu kecik kelebihan ngaji, kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Maka ilmu dengan kalam ni kita nak jackkan medai. Nak bercik tak boleh. Sebab kalam ni adalah Allah nak bantu ilmu kita boleh saat ni. Allah nak tulis ilmu kita berdapat saat ni. Ada walaupun masa tu kalam tidak maju lagi. Kalam tu kadang-kadang kalam tu gapo? Kalau buat dengan hujung gapo panggil dengan buluh, dengan kayu, dengan goda tu ya. Celuk dawak mari tulis. Tak seperti kalam kita zaman lalu ni macam-macam kalam. Macam-macam rupa kalam. Tapi yang pentingnya kalam malam mana masa pun tetap jadi kalam. Kalam lagu mana pun kerja kalam ialah kerja tulis. Tulis. Maksudnya tulis ilmu. Tulis segala ilmu. Allah SWT pentingnya menata masa tu masa jahiliah. Ayat Quran itu masa 1000 tahun, 1400 tahun ni. 1400 tahun lebih dah ni. Masa tu orang masa tu pun ada kerja dengan bila pak ngaji ni, bila ada kira dengan ilmu, ya kau dengan kalam. Kena dah kalam dah, kena dah kalam ni. Di Jepun, di mana, di Cina, di mana, di semua dunia itu guna dah kalam. Guna dah kalam. Walaupun masa tu kita kata masa jahiliah. Orang Arab khasnya masa jahiliah Arab masa tu. Kena kalam. Kena kalam belaka dah. Dan kalam ni alat nulis. Sebab itulah Tuhan sebut dalam ayat ni. Wi khabar kata semua mengaku aku belaka. Jamrak kata kalam ni pentingnya kalam. Dan ilmu pun penting. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala supah dengan kalam. Supah dengan kalam, supah dengan benda dia nak petisik medai. Manusia masa tu nak petisik medai. Kata benda tu penting dalam hidup kita. Ya kau dengan hidup kita. Subhanallah. Tapi zaman kita lah ni kalam kadang-kadang kalam tak kena nulis dah. Kita kalam tulis dengan kalam dengan bentuk alat pimdi. Alat gapo semua tu.
Masya-Allah. Boleh ayat lalat tulis belaka. Nah. Allah alam. Nah. Kemudian matang hadis satu hadis. Kita masa tak ada dah. Nah. Katanya dalam hadis ni kira-kira dengan al-qalam ni. Al-qalam adalah satu makhluk Tuhan. Daripada hadis Hadatsana Sulaiman wal Amash an Abi Dhibyan an Ibn Abbas qala Ibn Abbas kata awal ma khalaqallah awal ma barang Tuhan jadi makhluk Allah Tuhan jadi mula-mula sekali ialah al-qalam. Nah. Tu penting. Nah. Kita sama qalam adalah ni dak. Qalam ni ada awal ma khalaqallah. Mula-mula Tuhan jadi makhluk Allah ialah al-qalam. Besar dia qalam ni. Nah. Qala lalu Tuhan berkata pada qalam, "Uktub, tulismu qalam, nulis." Kerja dia tak ada kerja lain. Qalam ni nulis ya. Nah, tapi lah ni kita jadi muka lain dah qalam tu. Nah. Jadi satu-satu kebanggaan dia boleh kocak qalam mahal, qalam murah dah tu pula. Nah. Thumbnail kita dengan qalam ni. Nah. Jadi cerita lain pula di qalam tu. Dah qalam banyak tu kerja dia. Nah. Lalu Tuhan kata, "Qalam tulis kamu." Jawab di qalam kata, "Wa ma aktub." Aku nak tulis gapo tu? Gapo aku nak tulis gapo? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Uktubil qadar." Tulis takdir semua. Kamnutkan semua. Tuhan nak buat gapo pen, nak pen nak gapo Tuhan buat makhluk dia gapo ada siapa lah ni tu, tulis semua. Ada kamsang pada kalas ni. Fajara bima yakun. Maka kalau pun tulis bagaimana Tuhan nak saat ni. Nah, maka kerja Tuhan ni, nah, tak payah. Kita kata kun fayakun. Nah, gitu ya. Nah. Bima yakun apa akan jadi berlaku semua tu? Ambil semenjak min zalika pada hari tu ila yaumil qiyamatis saah sehingga sampai kiamat. Kiamat. Semua dak jadi ni kala tulis berlaku tu. Nah. Kerja kala tu. Nanti kala dia menulis nak jadi langit bila nak bumi bila kita bila nak beranak adik anak siapa nama gapo dan nak ada anak apa orang siap dah takdir tu al-qadar tu panggil tu kamnutkan kita ni nah lama dah dak ala takdir nah dak ala takdir apa lauh mahfuz patut taruh di lauh mahfuz subhanallah batulah bila Nabi ada satu hadis Nabi kata bila jadi gapo-gapo tak kita taklah kata kalau ku tak makan pun kalau ku tak pergi pun tak kena gitu gini kalau tu nah Nabi tak kecek dah nah bila jadi dah benar tak kita tak boleh kecek dah kalau tu nak kecek kana nah nak kecek kata tak qadarallah nah ma syaa fa'ala apa dia kana ia buat tu kita kecek tu ya nah qadarallah ma syaa fa'ala. Ini satu ilmu kita boleh hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam kata tak semua dah jadilah kita ni daripada semua makhluk semua langit bumi semua alam Tuhan semua ni Tuhan suruh tulis kala tu lah tulis mula-mula lagi lama-lama dah belum jadi makhluk lagi belum jadi lain belum ada berlaku ni kala lah tulis mula-mula takdir semua amjad hari tu sampai ke kiamat nah subhanallah itulah nah summa khalaqa an-nun ni dalam hadis ni ayat kemudian Tuhan jadi nun nah kemudian Tuhan jadi pecah langit pecah langit mula tu duk takut dengan udara lain lagi nah hasil tu cerita panjang pula nah minta dan ambil hak lagi dah tu nah barulah jadi makhluk-makhluk lain yang pentingnya sebelum nak jadi tu Tuhan buat kala dulu. Tuhan buat kala, kemudian Tuhan suruh kala tu tulis, semua kamnutkan semua ni. Termasuknya kita dan hak akan datang lagi semua tu duduk dalam tulis hak kala pen, panggil pen Tuhan. Tuhan tulis pen hak Tuhan nak berlaku tu kala lah jun nulis. Tu kerja besar kala. Itulah dan pada pentingnya kala dengan hidup manusia dengan makhluk Tuhan ni. Bukan dengan hidup kita tak dengan makhluk Tuhan semua ni. Dia adalah awal-awal makhluk yang Tuhan jadi. Masya Allah. Masya Allah. Siapa Allah ni pun kala ni peti benar dah. Kala ni peti benar. Wa ma yasturu dan apa yang dituliskan. Hak ni
Kata apa yang dituliskan di sini adalah apa yang ditulis oleh kalam saat ni. Nah, apa yang ditulis oleh kalam saat ni, gapo semua takdir semua tu, atau ada tafsir gitu. Nah, dan apa yang ditulis sebenarnya tertulis dengan kerja kalam. Kalam ni kerja dia banyak. Nah, apa ditulis hok molek pun molek, tak molek pun tak molek. Nah, wallahu alam, wallahu alam. Tapi hok sininya tu ni mana tahu saat ni tu belakang saat ni tu ialah hok mana tahu kerja kalam tu apa. Nah, apa yang wa terus ini ialah apa yang ditulis oleh kalam yang tu takdir semua tu. Wallahu alam. Nah. Bila dah Tuhan super dengan kalam dan apa yang ditulis oleh kalam, kalau Tuhan ayatnya mana tahu semua pakak jamrak belaka, manusia masa tu kafir sendiri pun tahu kerja kom samkan bertinggal kalam dan tulisan ni. Nah, maka bagaimana mu tahu kata kalam tu benar dan kerja kalam saat ni tulisan ya? Nah, kalau Tuhan ayatnya benar-benar sungguh juga, kamu tak terima bata benar, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi dah dakwah. Nabi sedang dakwah orang kafir Mekah tu. Dah. Masa tu orang kafir saja dah. Orang kafir Baitullah ada tu. Orang tanya Baitullah ada ke? Ada. Tapi ada tokong di Baitul masa tu di Baitullah sendiri tu ada tokong 300 ekor lebih. Masya-Allah. Masya-Allah. Tu masa dulu. Masa dulu. Masa belum Nabi mari. Belum Tuhan hantar Nabi jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mari kerja dakwah ni, Nabi mula-mula dakwah situ. Suruh semua mereka semua Allah jangan syirik, gapo tu. Lalu telah bila Nabi mula kerja dakwah semua Allah satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulalah orang kafir tak suka pada Nabi, rasa tak kenal ke Nabi, lalu mereka buat tuduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam-macam, macam dalam ayat ni mereka kata Nabi tu gila. Nabi Muhammad gila. Nabi Muhammad ni gila. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang baik, yang sangat baik, sebaik-baik makhluk. Tapi dituduh, kena tuduh kata gila. Lalu itulah Tuhan mari pokpong Nabi sendiri dengan ayat ni. Tuhan mai bela Nabi. Siapa nak bela Nabi masa tu? Pok sahabat-sahabat pun lemah belaka. Tak berani nak royak, tak berani nak pokpong Nabi. Moga duk nusuk belaka Islam tu. Islam baru masuk Islam, nusuk. Supaya bak kita lah ni lah baru ngaji Quran, ngaji sunnah ni takut nak ayat korek. Takut. Lepas tu masa tu kita takut dah tengok-tengok orang Islam ramai. Takut pada orang Islam sendiri. Tak berani nak royak atau main nak ngaji di Islam Nara tu. Nusuk ada setengah-setengah tu nusuk. Ada tak? Ada dah. Setengah orang tu nak pergi ngaji tempat majlis ilmi, tempat ngaji tafsir tu nusuk, tak royak kat orang. Wak pergi motong, cerita lama. Wak pergi motong dulu. Wak nak pergi denak lah. Dah nak pergi ngaji. Takut dia kata ngaji situ tu. Dia mau berpai. Ni masalah kita nampak dah. Ni tak seroyak Allah ni. Royak Nabi dulu. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi dakwah ke apa? Nabi hajar ke apa? So kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lah melainkan Allah. So ngaku aku Nabi Muhammad ni adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Lalu itulah mereka tak terima ajaran Nabi saat ni. Hak dakwah Nabi tak terima. Orang tak terima tu panggil musyrikin. Hak tak terima tu panggil musyrikin, orang syirik dengan Tuhan, orang kafir. Kafir syirik. Lalu itulah mereka pun pisah kata Nabi orang benci ke Nabi macam-macam. Lalu nama tubuh kata Nabi Muhammad ni gila dah. Duk ngajar benda tak serupa dengan dia, maka dituduh kata gila. Kapal lo ni pun kita tengok lo ni dah. Bila kita ngajar benda tak serupa dengan orang kampung duk buat, orang lain duk buat, kita dituduh kata sesak. Kita dituduh kata pecah belah. Kita dituduh dah. Itulah sebenarnya hakikat ni dah. Sebab kita bila kita nak bawa benda hak Nabi Muhammad bawa ni, tuduh apa sama? Kita ketemu ujian pun sama. Dah ujian pun sama. Tu cerita banyak. Lalu itulah kita nak berhenti sikit atas dulu ini. Ya. Dah. Tu memberitahu dulu. Dah beritahu dulu. Ayat ni kita akan sambung semula biiznillah insya-Allah. Ini qadar tu dulu. Qadar tu dulu. Maka kita tanya sikit kata makna gap kita boleh gap daripada kelima saat ni? Gapa teh Arab kita boleh ni? Al-qalam. Dah al-qalam. Mana gapa kalam? Kalam dah. Hari ni kita boleh bahasa Arab ni qalam, dinsab, pakar tu bahasa Arab panggil al-qalam.
Nah, al-qalam. Nah, wallahu alam. Wallahu alam. Kata dulu. Nah, dan dalam Quran kita selagi surah kita ngaji ni kata dalam Quran kita ni surah yang mula ada sebanyak 114 surah ni. Surah, nah bukan ayat. Kita beza mana beza dah. Dalam Quran ada surah, bukan ayat dah. Ayat tu mula ada dengan song-sang tu dah. Surah ni atau pala mula dengan bismillah. Nah, ada juga surah dalam Quran dalam 114 surah ni tak mula dengan bismillah. Ada satu surah iaitu surah At-Taubah. Nah, Taubah. Nah, surah Quran kita ada 114 surah ni hok mula dengan huruf hijaiyah semata-mata. Ada apa surah? Ada apa surah? 29 surah. Dan mula ada mula dengan satu huruf, ada dua huruf, ada tiga huruf, ada empat huruf dan sebanyak-banyaknya 5 huruf iaitu kaf, ha, ya, ain, sad. Allah alam. Hadah qada tu dulu. Nah, nah. Wallahu alam, wallahu alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد والله أعلم.